الحمد لله القائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwan muslimin, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita melaksanakan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan mereka-mereka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kepada syurga-Nya. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat yang pertama yang saya bacakan sebentar tadi mengingatkan kepada kita tentang ujian dan cobaan dalam kehidupan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan kepada kita, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'." Kamu pasti akan diberi ujian dalam keadaan rasa takut dan kekurangan dari segi kelaparan dan kekurangan dari segi harta, dari segi nyawa dan juga dari segi tanaman. Berikanlah berita gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Ujian dan cobaan seringkali melanda umat kita, seringkali melanda manusia. Cuma bagaimanakah kita menghadapi ujian? Ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tidaklah lain melainkan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sekiranya manusia itu berfikir. Ramai orang yang diberikan ujian oleh Allah, tetapi ujian yang ditimpakan kepada mereka menyebabkan mereka semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala hendakkan mereka untuk mendekatkan diri kepada-Nya, maka bila ditimpa dengan ujian tersebut, maka dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal-iyaz billah. Inilah yang kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menyelamatkan kita daripada sebarang ujian yang kita tidak mampu hadapinya. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, negara kita juga ditimpa dengan ujian yang begitu dahsyat, dengan pelbagai ujian yang sehingga kepada hari ini belum berjalan. Di antara ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan setakat di negara kita, bahkan kepada seluruh dunia, berkaitan dengan penularan COVID-19 yang semakin hari yang dilihat semakin tinggi jumlahnya, dan membimbangkan kepada kita sekalian betapa dahsyatnya perkara tersebut berlaku, sehingga kan di daerah macam ini, di antara daerah yang paling tinggi sekali, yaitu 11 kes yang dilanda kepada daerah kita ini. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, adakah kita perlu lari daripada wabak ini? Ya, inilah di antara ingatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita membuat segala persiapan untuk menyelamatkan diri. Dan jangan ada yang mengatakan, adakah kita lebih takut kepada COVID-19 daripada takutkan Allah Subhanahu wa taala? Ini di antara kedengaran suara-suara yang kita dengar pada telinga-telinga kita. Ada mereka yang mengungkapkan, adakah kita lebih takut kepada COVID-19 daripada takut kepada Allah? Dan perkara inilah yang kita ingin terangkan kepada semua sekali. Setiap perkara yang diputuskan oleh ulil amri, mengambil kira sebarang perkara yang melibatkan hukum fiqh, yang kalaulah sebelum daripada ini
perkara yang kita nampak, sebagaimana yang kita tahu dan sebagaimana yang kita lihat, ianya tidak masuk akal kepada kita. Namun pemerintah berdasarkan kepada ulil amri mengambil kaedah-kaedah fiqh yang dibincangkan oleh alim ulama. Di antara kaedah fiqh yang dilaksanakan adalah darul mafasid aqwa min jalbil masalih. Mengambil kemudaratan itu perlu dilakukan berbanding daripada melakukan maslahat ataupun kebaikan. Cuba kita perhatikan, sewaktu mana penularan COVID-19 yang melanda negara kita suatu ketika dahulu, pemerintah mengambil inisiatif untuk menutup pintu-pintu masjid. Masjid adalah tempat untuk kita melakukan ibadah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kerana perlu dilakukan mafsadah, perlu ditutup, maka dilakukan penutupan tersebut daripada membiarkan gejala-gejala ini terus merebak. Walaupun ada yang mengatakan, kenapakah pintu-pintu masjid ditutup dan pasar raya dibuka? Maka ketahuilah sedang jemaah sekalian, di antara punca perkara untuk mengelakkan daripada berlakunya musibah yang melanda kepada kita, untuk mengelakkan fitnah kepada agama kita, maka dilakukan perkara tersebut kerana masjid adalah tempat untuk kita melantunkan suara, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan juga tempat untuk kita sujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala air liur yang keluar daripada mulut-mulut kita akan jatuh kepada tempat-tempat sujud kita. Berbanding di pasar raya, tidak perlu untuk kita bercakap, untuk melontarkan suara-suara untuk kita sujud di tempat tersebut. Maka masjid adalah sebagai tempat untuk kita sujud dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengelakkan fitnah daripada agama ini, maka dilakukan penutupan tersebut. Maka sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada mereka yang mendakwa mereka tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam masjid kerana di antara perkara-perkara yang dilakukan oleh pemerintah, perkara-perkara yang dilakukan oleh SOP yang dilakukan oleh ahli jawatan kuasa, di antara SOP-nya hendaklah memakai pelitup muka, di antaranya adalah untuk membawa sejadah, di antaranya hendaklah mencatatkan nama, dan segala SOP ini perlu kita untuk patuhi semampu yang mungkin bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 ini terus berlaku di negara kita. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah kita perlu mengatakan sekiranya ada ahli-ahli mereka yang datang ke masjid ini, berlakunya kebakaran di dalam masjid ini, adakah mereka keluar ataupun hanya duduk sementara di sini? Sudah pastilah mereka akan lari menyelamatkan diri. Adakah kita akan katakan kepada mereka, adakah mereka lebih takut kepada kebakaran daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Apabila kita berada dalam hutan, berdepan dengan binatang-binatang buas, maka adakah kita akan tetap tinggal di situ ataupun kita akan lari? Maka sudah tentu kita akan lari menyelamatkan diri. Adakah kita boleh mengatakan kepada mereka, mereka lebih takut kepada harimau daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, inilah kemuliaan, inilah kepentingan agama yang telah digariskan oleh ahli-ahli agama kita. Di antara yang disebutkan, hendaklah kita menjaga hifzul din, hifzul nasab, hifzul aql, hifzul nasab, hifzul mal. 5 kemuliaan yang perlu dijaga dalam agama kita. Di antaranya menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Maka sudah tentulah menjaga agama ini diletakkan pada peringkat yang mula-mula sekali, kemudian diutamakan berbanding dengan menjaga nyawa, dan begitu juga nyawa diletakkan pada tingkatan atas berbanding dengan menjaga akal, dan begitulah seterusnya turutan-turutan. Dan oleh sebab itulah kita letakkan keyakinan segala apa yang telah diputuskan oleh ulil amri adalah untuk memberikan kebaikan kepada kita, dan bukannya untuk memberikan kerosakan kepada kita. Selagi mana pemerintah yang mengeluarkan hukum hakam yang tidak lari daripada landasan Islam, maka selagi itulah kita patuh dan kita ikut.
Melainkan pemerintah mengatakan diharamkan kepada kamu untuk salat, diharamkan kepada kamu untuk berpuasa, diharamkan kepada kamu untuk melakukan haji. Maka saat itulah barulah ketikanya kita akan melawan, kerana ini merupakan fitnah yang cukup dahsyat, kerana mengharamkan perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah hanya memerintahkan kepada kita suatu gejala yang begitu dahsyat ini, maka salat kamu mestilah melakukan salat. Walaupun tidak mampu hadir ke masjid, tetapi kamu kena salat di rumah kamu. Ini adalah suatu perintah yang diperintahkan, bukan bermakna menghalang kita daripada melakukan salat. Pada suatu ketika kita dihalang daripada melakukan salat Jumaat di masjid, maka kita patuh dan kita taat. Walau bagaimanapun, kita mestilah salat zuhur di rumah. Jangan ada yang mengatakan kami tidak dibenarkan salat Jumaat, maka pada hari ini kami tidak perlu salat. Jangan ada yang mengatakan kami tidak perlu lagi melakukan salat kerana masjid-masjid sudah dikunci. Jangan ada yang mengatakan kami tidak perlu lagi melakukan ketaatan kepada Allah kerana segala ketaatan yang telah pun disekat daripada kami melakukan. Maka sedang jemaah yang terhormati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, inilah kefahaman yang perlu kita faham dan perlu kita ambil peduli, kerana ia merupakan suatu perkara yang merupakan daripada pujian yang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan kepada kita daripada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban alif lam mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, adakah kamu menyangka bahawa kamu tidak akan, adakah manusia menyangka bahawa mereka dibiarkan begitu sahaja dan mereka mengatakan wa yaqulu amanna, dan mereka mengatakan kami beriman, sedangkan mereka belum lagi diuji. Maka ujian yang saya sebutkan tadi sama ada mendekatkan diri kepada Allah ataupun semakin menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita melakukan muhasabah kepada diri kita yang mana masih lagi melakukan dosa maksiat dengan ujian yang diturunkan ini. Maka kita ingatkan kepada mereka, tolong tinggalkan segala dosa dan maksiat yang dilakukan. Kita ingatkan kepada mereka, mana-mana mereka yang tidak melakukan salat, yang meninggalkan salat secara sengaja, maka kembalilah semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ujian ataupun bala yang ditimpakan kepada kita semua ini. Tinggalkanlah segala dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkanlah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkanlah ucapan-ucapan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa iqraman liman jahada bihi wa kafara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكه الكرسي فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر صلاتنا المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين، وعلى كلمة الموحدين وأنزل لهم العزة والتمكين. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari kalangan orang-orang mukmin yang berjaya, yaitu mereka yang mengerjakan salat dengan khusyuk, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, berusaha membersihkan hartanya dengan menaikkan zakat harta. Mereka yang menjaga kehormatan, amanah dengan janji-janjinya. Ya Allah, rahmatilah mereka yang telah menyumbang kepada agamamu melalui ilmu pengetahuan yang disebarkan dan harta benda yang diinfakkan melalui zakat dan juga sedekah. Allahumma hdina subul salam wa akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa ayyid Allahumma bi tawfiqika mudabbir hadhihi al-wilaya wa mushayyid 'abdak al-haris li syari'atik Malikana Sultan Kepala Wahuli yang Maha Mulia Sultan Muhammad Kalimah, Sultan Daya Tuan bagi negeri Kelantan Darul Naim. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara tuanku di dunia dan juga di hari akhirat, serta mencucuri rahmat ke atas almarhum raja-raja pemerintah terdahulu bagi negeri Kelantan Darul Naim. As'alullahu mulkahu wa ihsanahu wa qayyadahu wa allahu wa balaghahu min al-khairi ma syaa. Allahumma ahdi bisyarra syarifa lahu ولبزرائه سبيلا ومنهاجا، وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وحاجا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا